علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني بقلبي اللهم آمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافية. اللهم أخرج لنا من الوحي وأكرمنا من نور الفهم وافتحنا من معرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا من المستمعين القول بالعلم. Alhamdulillah, kita sambung daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada malam kita akan baca pada waktu malam lah, pada kelas yang sebelum ni Qawaidul Aqaid, yang dalam Qawaid kita akan ganti dengan baca Syifa ni. Kita berhenti pada muka yang ke-805 dah. Wa kadzalika qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi ya rabbal alamin. Kata pengarang, wa kadzalika qad dzakarallahu yusmahu. Wa kadzalika kata pengarang, wa kadzalika qad okey saudara, dua ni. Boleh sikit. Okey, tolong komen suara luar ni. Okey, kata pengarang rahimahullah, wa kadzalika qad dzakarallahu ismahu. Demikianlah Allah Ta'ala sebut tentang yatimnya Nabi alaihi salam. Wa ailatahu, dan ailah ni makna Allah Ta'ala ailah ni makna fakir, sukar, sempitnya kehidupan Nabi ni, ala tariqil minnah alaih, atas jalan minnah tu Allah Ta'ala mengingatkan anugerah, mengingatkan anugerah ke atas Nabi, wa ta'rifi bi karamatihi lahu, dan nak memberikan menunjuk kepada Nabi dengan kemuliaan Tuhan bagi Nabi. Allah Ta'ala muliakan Nabi. Wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna. Ailah fa dzikru dzakir, maka menyebut. Okey, suara okey. Orang yang menyebut perkara ini ala wajhi ta'rifi halihi, atas jalan nak mengetahui, menyebut tentang hal Nabi, wal khabari an mubtada'ihi, dan menceritakan tentang awal hidup Nabi. Mubtada' ni kehidupan awal Nabi. Wa ta'ajjubi min minahillahi kibalihi, dan kibalahu lah, minahillahi kibalahu, dari pihak ni. Kibalahu ay min jihati, dan atas jalan ta'ajjub, daripada anugerah Tuhan daripada pihak ni. Disebut itu atas tujuan nak membilangkan kehebatan Allah, kebesaran Tuhan, ta'ajubnya dengan anugerah yang Tuhan beri daripada pihaknya. Wa 'azimi minnatihi indahu, dan besarnya kurnia Tuhan di sisinya. Laisa fihi ghadabah, tidak ada padanya kekurangan, tidak ada padanya merendahkan. Kalau sebut atas Tuhan itu tak ada, tidak dianggap menghina dan merendahkan Nabi. Bal fihi dalalatun ala nubuwwatihi wa sihhati da'watihi, bahkan padanya dalil atas kenabian Nabi dan sahnya dakwah Nabi, benarnya Nabi. Itu bahkan jadi bukti bahawa Rasulullah ini betul orang yang dipelihara oleh Allah Ta'ala sejak dia kecil lagi. In azharahu Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala zahirkannya, ba'da hadha, setelah pada ini, ala sanadil Arab, kepada sanadil ni makna pembesar-pembesar Arab, pembesar-pembesar Arab, kafir Quraisy. Waman nawa'ahu min asyrafihim, dan daripada orang yang menentang Nabi, daripada orang-orang mulia di kalangan Arab, di kalangan pembesar-pembesar Quraisy. Syai'an fa syai'an,
sedikit demi sedikit. Wa tammama amrahu, lalu Allah Taala sempurnakan urusannya, hatta qaharahum, sehingga Allah Taala menggagahi dan mengalahkan mereka. Akhirnya lama-lama habis agama kufur, hilang di bumi tanah Arab. Wa tamakkana min milki maqalidihim, dan Allah Taala memberikan kemampuan daripada memiliki maqalidihim, penguasaan-penguasaan mereka. Wastibahati mamaliki kathirin minal umam ghairihim, dan menghalalkan mamaliki kathirin, mamalik, hamba-hamba ramai di kalangan umat-umat selain daripada mereka. Umat-umat selain daripada Arab yang diperangi pula, bahagiannya ditawan menjadi hamba. Biizharillahi ta'ala lahu, dengan Allah Ta'ala zahirkan bagi Nabi. Wa ta'yidihi, dan Tuhan teguhkan Nabi. Binasrihi, dengan menolong Nabi. Wa bil mu'minin, dan dengan orang-orang mukmin. Wa alafa baina qulubihim, dan Allah Ta'ala lembutkan hati mereka. Wa imdadihi, dan Allah Ta'ala beri bantuan kepada Nabi. Bil malaikati musawwamin atau musawimin. Ada dua bacaan tu dengan malaikat-malaikat yang ada tanda. Musawwimin mu'limina anfusahum akhailahum bi'alamat. Yang ada tanda, malaikat yang datang masa perang, orang mereka itu ada tanda, tanda yang membezakan mereka dengan orang mukmin. Pakaiannya, kudanya. Walau kana alaihi salam, kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnu Malik, kalau Nabi itu anak kepada raja, auza asya'in mutaqaddimina, ataupun di kalangan orang yang ada asya'. Asya' ni makna pengikut-pengikut. Mutaqaddimin, yang telah terdahulu. Kalau Nabi ni ada kumpulan dia sendiri, ada kelompok ni, la hasiba katsirun minal juhali, nescaya akan menyangka ramai daripada golongan orang-orang jahil anna dzalika mujibu zuhurihi, itu yang menyebabkan dia tu menzahirkan diri dan mendedahkan ataupun memenangkan diri dia. Oh, boleh jadi dia ni nak rapah tahta orang tu supaya kembali pada dia. Boleh jadi dia nak jadikan bahawa kerajaan tu bawah dia. Kalau Nabi tu anak bagi raja atau ada pengikut. Wa muqtada'uhi, dan menuntut kepada ketinggian ni. Tapi tidak. Nabi ni bukan daripada anak raja. Bukan daripada orang yang ada pengikut atau nak cari pengaruh. Bukan. Walihada, dari kerana ini, qala Heraklu, berkata Raja Rom Hercules, hina sa'ala Abu Sufyan anhu, ketika dia bertanya pada Abu Sufyan tentang Muhammad, hal fi abaihi min malikin, adakah di kalangan bapa-bapa keturunan dia itu di kalangan raja? Faqala la, Abu Sufyan kata tak ada. Thumma qala falau kana fi abaihi malikin laqulna rajulun yatlubu mulka abihi, kalau ada di kalangan keturunan bapa mereka itu raja, nescaya kami akan kata dia ni, Muhammad ni, lelaki yang nak menuntut balik kerajaan ayah dia. Wa idil yutmu min sifatihi wa ihda alamati, dan kerana keyatiman itu ialah sifat Nabi dan salah satu tanda-tanda yang ada dalam kutubil mutaqaddimah, kitab-kitab yang terdahulu, wa akhbaril umam salifah, dan berita umat-umat terdahulu. Sebab itu keyatiman Nabi ini bukan satu benda yang merendahkan Nabi atau menghinakan. Wa kadzalika waqa'a dzikruhu alaihi salam, demikianlah juga berlaku sebutan Nabi fi kitab Armiyah, dalam kitab Armiyah. Kitab Armiyah apa? Ini daripada Nabi Bani Israel. Kitab Armiyah. Wa bihadza wasafahu Ibnu Dhi Yazan li Abdul Muttalib. Ibnu Dhi Yazan dia menceritakan kepada Abdul Muttalib. Wa Bahira, dan Bahira ceritakan kepada Abi Talib. Bahira dia cerita pada Abi Talib sifat yang ada pada Nabi ni akhir zaman, diam. Wa kadzalika idza usifa bi annahu ummiyun, demikianlah juga bila disifatkan Nabi ni seorang yang ummi, orang yang buta huruf, kama wasafahu Allah Ta'ala bihi, sebagaimana Allah Ta'ala mensifatkan dengannya.
Sifatkan Nabi dengan fahuwa midhatun, itu satu pujian bagi Nabi, wa fadilatun thabitatun fih, dan satu kelebihan yang sabit pada Nabi, wa qa'idatu mu'jizatihi, dan pasok ataupun asas kepada mukjizat Nabi. Tiba-tiba tidak pandai membaca dan menulis, tapi ilmunya melebihi orang yang pandai membaca. Mu'jizatuhu al-uzma, kerana mukjizat Nabi yang paling agung ialah minal Qur'anil azim, daripada Quran besar. Innama hiya muta'alliqatun, hanya dia itu berkait dengan bitariqil ma'arifi wal ulum, dengan perkara yang melibatkan ma'rifah, ilmu pengetahuan. Ma'ama muniha bihi, di samping apa yang Allah Ta'ala anugerah dengan Nabi, wa fuddila bihi min zalika, dan apa yang Tuhan kurniakan daripada demikian itu, kama qaddamnahu fil qismil awal, sebagaimana telah kami sebut dahulu pada bahagian pertama. Wa wujudu mithli dzalika fi rajulin, dan adanya sifat sedemikian itu pada seseorang lelaki, lam yaqra, yang tak boleh membaca, walam yaktub, dan tidak menulis, walam yudaris, dan tidak pernah mudarasah belajar, wala lukina, dan tidak pernah ditalqinkan dan diajar, muqtadal ajab, menuntut kepada keajaiban, wa muntahal ibar, dan penghabisan ibrah dan juga mengambil iktibar, wa mu'jizatul bashar, dan mukjizat kemanusiaan. Walaysa fi dzalika naqisatun, dan tidak ada pada demikian itu bentuk kekurangan. Idzil matlubu minal kitabati wal qiraati ma'rifatu. Terima kasih. Kerana yang dituntut daripada membaca dan kitabah, menulis dan membaca, dan menulis dan membaca itu ialah makrifat. Membaca dan menulis itu tujuannya mendapat makrifat, mendapat pengetahuan. Wa inna ma hiya alatul laha, dan hanya saja membaca menulis itu ialah alat, wasilah kepada mendapat makrifat. Wa wasitatun muwassilatun ilaiha, dan wasitah perantara yang menyampaikan kepada makrifat. Ghairu muradatin fi nafsiha, dia tidak dimaksudkan pada dirinya sendiri itu. Fa idza hasalatis samarah, apabila hasilnya samarah, natijah, wal matlubun hasilnya apa yang dituntut, ustughniya 'anil wasitati was sabab, maka terkaya daripada pengatar perantara dan sebab. Tak perlu lagi perantara, tak perlu sebab dah. Wal ummiyatu fi ghairi, tapi sifat ummiyah, buta huruf tu, illiterate, itu sifat itu naqisah, pada diri selain Nabi itu kekurangan. Li'annaha sababul jahalah, kerana tak erti baca dan menulis ini ialah sebab kepada kejahilan. Ini juga ada isu kan, orang kata tak boleh kata Nabi tak baca tak boleh kan. Relax sikit tu. Okay, betul lah. Kena kita nak mentakzim Nabi pun ialah dengan cara betul lah, dengan takwil yang jauh sangat. Dan tu daripada makna betul lah, tak nafikan intibar kalimah asal. Ummi itu daripada dengan maksud al-asas wal us, tak ada masalah. Tapi murad kepada Nabi ummi. Nabi ummi itu ialah Nabi yang tidak membaca, tidak, dan dia tidak dianggap satu kekurangan. Kena faham itulah. Jadi kalau kita menterjemahkan dengan ummi itu dengan makna al-asas wal us lisyai', dengan asal daripada kalimah induk, itu pemahaman itu tidak salah, tapi dia tidak menafikan penisbahan ummi kepada Nabi dengan makna yang disebut tadi. Okey. Li'annaha sababul jahlah. Kalau orang lain tak erti baca, tak erti menulis sebab kejahilan. Wa anwanul ghabawati, dan tanda alamat bagi kebodohan. Fa subhana man bayana amrahu min amri ghairihi. Maha suci Allah yang membezakan urusan Nabi, pekerjaan Nabi daripada pekerjaan orang lain. Apa benda sama sifat, tapi ada pada Nabi jadi mulia, ada pada orang jadi hina pula. Oh, Masya Allah. Nampak tak? Fasubhana man bayana amrahu min amri ghairihi. Bayana ay faraqa wa mayyaza.
Wa ja'ala syarafahu fima fihi mahittatu man siwahu. Dan Tuhan jadikan kemuliaan Nabi pada perkara yang padanya kerendahan bagi orang lain. Allah. Benda tu sifat kerendahan. Tapi pada sifat itu, bila ada di Nabi jadi mulia. Oh dah, tu ni ta'addud subhanallah tu subhan. Apa tak? Sifat itu ada pada orang, sifat kehina. Tiba-tiba kerana ada pada Nabi jadi mulia. Jadi mulia sifat itu kan Nabi. Wa ja'ala hayatahu fima fihi halaku man adahu. Dan dijadikan hidupnya Nabi pada perkara yang padanya ada kemusnahan orang yang selainnya. Mana? Nabi itu hidup, boleh hidup. Padahal benda itu berlaku pada orang lain, orang akan mati. Hadza syaqu qalbih. Ini dia. Belah hati. Nabi dibelah hati. Padahal membelah hati, membuang jantung itu mematikan orang. Tapi pada diri Nabi hidup, jadi hidup. Bahkan bersih hati Nabi. Wa ikhraju hashwatihi, dan mengeluarkan isi perut dia. Basuh. Kama tamama kana tamama hayatihi. Iaitu kesempurnaan bagi kehidupan. Wa ghayata quwwati nafsihi, dan penghabisan kepada kekuatan jiwa Nabi. Wa thabata raw'ihi, dan tetapnya diri jiwa Nabi. Wa huwa fi man siwahu muntaha halakihi, dan itu pada selain Nabi menjadi penghabisan musnah orang tu. Orang begitu belah hati waktu itu mati orang. Nampak? Wa hatmu mautihi, dan pasti kematiannya dan fananya. Wa halumma jarra, dan begitulah seterusnya. Ila sa'iri ma ruya lahu min akhbarihi, sehingga akhir apa yang diriwayatkan bagi daripada cerita-cerita Nabi, khabar-khabar Nabi, sirah-sirah Nabi, wa taqallulihi minad dunya, dan sedikitnya mengambil Nabi daripada dunia, minal malbasi, daripada pakaian, wal mat'ami, dan makanan, wal markabi, dan tunggangan, wa tawadhu'ihi, dan tawadhu' Nabi, wa mahnatihi nafsahu fi umurihi, dan Nabi mahnati makna mengerjakan perkara, urus diri dia pada urusan diri. Dia mahnatihi nafsahu fi umurihi. Nabi sendiri yang buat kerja-kerja yang melibatkan kerja-kerja rumah dan seumpamanya. Wa khidmati baitihi, dan dia khidmat kepada rumahnya, bersih rumah, jahit baju dia, jahit kasut dia. Zuhdan, kerana zuhud. Wa raghbatan 'anid dunya, dan kerana berpaling daripada dunia. Raghbah, enggan daripada dunia. Wa taswiyatan baina haqiriha wa khatiriha, dan sebagai menyamakan di antara yang keji dan juga yang khatir, yang besar, yang penting. Kok keji pun, kok besar penting pun sama saja. Di sur'ati fana'i umuriha, kerana cepatnya fana perkara dunia ini. Wa taqallubi ahwaliha, dan berbolak-balik hal keadaan dunia ini. Sekejap di atas, sekejap di bawah, sekejap kaya, sekejap miskin. Kullu hadza min fadailihi, ini semua daripada kelebihan Nabi. Wa ma'athihi, dan juga kemuliaan, wa syarafihi, dan kemuliaan Nabi. Kama zakarna, sebagaimana telah kami sebut. Faman awrada syai'an minha maulidahu, barang siapa yang mendatangkan sesuatu daripada perkara itu pada tempatnya, sebagaimana ada ia, maulid sebagaimana datangnya dia, diceritakan, au qasada biha maqsidahu, dan dia qasadkan dengan penceritaan itu akan qasadnya yang sebenar, kana hasanah, maka itu baik, tak ada masalah. Waman awrada dzalika ala ghairi wajh, tapi siapa yang mendatangkan cerita itu bukan dengan wajah yang sebenar, wa ulima minhu bidzalika su'u qasdihi, dan diketahui daripada demikian itu buruk kehendak dia. Ni dia sebut cerita ini tujuan lain. Dia tujuan ni nak tutup aib dia. Nak tutup aib dia. Lepas tu dia buat cerita Nabi. Padahal nak tutup aib dia. Lahiqa bil fusulil lati qaddamnahu. Dia ini disertakan dengan pasal yang telah kami sebut. Maknanya orang yang ada niat untuk perkataan itu menjatuhkan Nabi SAW. Sebab itu jangan main-main dia gitu. Banyak berlaku.
Ustaz pun ada, agama awak pun ada, doktor pun ada, master pun ada. Sabit pun dia. Salah lah apa kita nak sabit ke. Sabit kepada nak menyelamatkan diri kita dengan menjatuhkan contoh Nabi pada benda yang orang hina kita dengan sebab tu. Wa kadzalika, demikian juga ma warada min akhbarihi. Allahumma alimna al-adab. Apa ni? Dan demikianlah juga apa yang datang daripada perkhabaran Nabi wa akhbari sa'iril anbiya, dan cerita sekalian para Nabi alaihi wassalatu wasallam fi ahadithi, pada hadis-hadis mimma fi zahiri iskalun, yang pada zahirnya ada iskal, ada kemusykilan, yaqtadi umuran la tariku bihim bihal, memberi faham perkara yang tidak layak dengan mereka langsung, tahtaju ila ta'wil, dan berhajat pada ta'wil, wa taraddud ihtimalin, dan juga berlaku ihtimal, fala, benda yang taraddud, pergi mari pada andaian makna ini, fala yajibu an yatahaddatsa biha illa bis sahih, maka tidak wajib, tidak boleh untuk seorang itu membicarakannya kecuali dengan perkara yang sahih saja. Makna pastikan cerita itu dengan sanad yang sahih. Wala yuwa minha illa al-ma'lum tsabit, dan tidak diriwayatkan daripada cerita-cerita itu kecuali hadis atau riwayat yang telah maklum sabit saja. Rahimallahu Malikan, maka moga Allah Taala merahmati Imam Malik. Falaqad karihat tahaddusa, sungguhnya Imam Malik tidak suka berbicara bimisli dzalika, seumpama cerita itu minal ahadits muhimmati litashbih, daripada hadis-hadis yang memberi waham kepada pentashbihan, wal mushkilatil makna, yang ada iskal, ada kemuskilan pada makna. Wa qala, katanya, ma yad'u an-nasa ila tahadduts bimithli hadha, apa sebab, apa yang mendorong manusia untuk bercakap dengan perkara ini? Cakap dia kau benda gini, cakap benda gini, cerita benda yang boleh menyebabkan orang jadi ragu, cerita benda yang menyebabkan orang jadi salah faham terhadap Allah, terhadap Nabi. Apa yang mendorong manusia tu? Apa faedahnya? Maknanya dia tak suka. Ya? Tapi bila kata gitu, tak boleh, kita kena zahirkan kebenaran. Ikutlah orang-orang salah yang terdahulu. Faqila lahu, maka dikata baginya, inna ibn Ajlan yuhadithu biha. Orang cerita padanya, pada Imam Malik Ibnu Ajlan. Siapa Muhammad Ibnu Ajlan? Muhammad Ibnu Ajlan ini abid saduq, daripada Tok Guru Imam Malik juga. Dia kata Ibnu Ajlan cerita benda gini. Faqala, maka kata Imam, lam yakun minal fuqaha, dia bukan di kalangan orang faqih. Walaitan nas wafaquhu ala tarkiya. Jadi dia kata dia bukan orang faqih. Soleh lah, orang soleh, tapi bukan orang faqih. Ya. Walaitan nasa wafaquhu ala tarkil hadith biha. Alangkah baiknya kalau orang ramai manusia itu mengikuti Imam Malik pada meninggalkan berbicara perkara itu, wa sa'aduhu ala tayyiha, dan menolong dia untuk tayyiha, melipat dan menggulung. Gulung cerita maknanya jangan buka. Gulung cerita maknanya sembunyikan, jangan buka. Fa inna aktsaraha laysa tahtahu amal. Kerana kebanyakan ni tak ada kait dengan amal lah pun. Cerita, tak ada kait dengan amalan dengan hukum. Waqad hukiya an jama'ati minas salaf, sungguhnya dihikayatkan daripada sekumpulan ulama, daripada ulama salaf, bal anhum alal jumlah, bahkan daripada mereka secara umum, annahum kanu yakrahuna al-kalama fima laysa tahtahu amal. Mereka ini tak suka berbicara perkara yang tidak ada berkait dengannya amalan. Cerita-cerita yang tak ada kait dengan amalan mereka tak suka. Wa Nabi SAW awradaha ala qaumi Arab, dan Nabi mendatangkan ayat-ayat atau berita yang ada makna-makna mutasyabihat ini, mendatangkan kepada kaum Arab, yafhamuna kalam al-Arab ala wajhihi, yang memahami bahasa Arab atas jalan pemahaman orang Arab dengan cara betul, wa tasarrufatihim, dan bagaimana mereka tasarruf fi haqiqatihi wa majazihi, pada hakikatnya dan majaznya, wa isti'aratihi, isti'arahnya, wa balighihi, balaghahnya, wa ijazihi, ringkasannya. Ni uslub-uslub bahasa Arab ni. Jadi Nabi cakap ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat muhimmah li tashbih gitu, Nabi cakap cakap dengan orang Arab yang mana mereka faham makna. Mari kita tak faham makna.
Falam takun fi haqqihim muskilatan, falam takun fi haqqihim muskilatun, tidak ada muskilatun, tidak ada pada hak mereka iskal apa-apa muskilah. Thumma ja'a man ghalabat alaihi al-ujmah, kemudian datang selepas mereka orang yang ghalib, yang melebihi atas mereka ujmah. Ujmah ni makna lain pada Arab. Datang orang ajam, orang yang makna tak faham bahasa Arab. Qarihah Arabiyah, kemampuan, atau saliqah al-Arabiyah, kemampuan kefasihan bahasa Arab tu tak sama. Yang ghalib, bahasa dah bercampur dah, dikuasai oleh ujmal. Wadakhalat ummiyah, dan didatangi, dimasukinya oleh ke ummiyah ni makna ke apa nama, ketidak, macam ummiyah tu ya, makna apa nama, kejahilan lah. Fala yakadu yafhamu min maqasidil Arab, hampir mereka tidak faham apa maksud maqasid daripada orang Arab, kalam Arab tu, illa nassaha, kecuali yang zahir, wa sarihaha, dan yang jelas. Mereka faham orang zahir jelas je. Ni kena atas kepala, kena atas kepala. Pokok-pokok orang zahiriah. Nampak tak? Jadi pemahaman mereka tu macam mana? Pemahaman orang sama orang Arab faham. Tu kena tengok balik. Wala yatahaqqaqu bi isyaratiha ila gharadil ijaz, mereka tidak dapat tahqiqkan, tidak dapat capai memahami dengan isyarat-isyarat bahasa tadi kepada gharadil ijaz, matlamat daripada ringkas itu. Waja'a rabbuka, waja'a amru rabbika, ada hazaf, ada ijaz. Wa wahyiha, dan daripada wahyunya. Wa tablighiha, dan penyampaiannya, balaghahnya. Wa talwihiha, isyaratnya. Duna tasrihiha, tanpa ada jelas. Tak boleh faham. Nak faham kena jelas juga. Ini orang-orang diam. Kalau lagi tak sebut gitu. Tak sebut jelas, mereka pun nafi. Tak faham. Fatafarraqu, maka mereka berbeza, fi ta'wiliha, pada mentakwilkannya, au hamliha, atau menanggungnya, ala zahiriha, atas makna zahir. Syadara madhar, ni satu tarkib. Syadara madhar makna mutafarriqi, makna berpecah yang ramai. Orang ni kata gini, orang ni kata gini, orang ni kata gini. Fa minhum man amana bih, di kalangan mereka ada orang beriman, wa minhum man kafar, di kalangan mereka pula ada yang kafir, tak percaya dengan ayat tersebut. Maafillah ni. Fa amma ma la yasihhu, adapun perkara yang tidak sah, min hadhil ahadith, daripada hadis-hadis ini, fa wajibun alla yuzkara, wajiblah bahawa tidak disebut daripadanya syai'un, sesuatu pun, fi haqqillah subhanahu, pada hak Allah Taala, wala fi haqqi anbiya'i, tidak pada hak nabinya, wala yutahaddatsu biha, dan tidak perlu dibicarakan dengannya, wala yutakallaful kalamu ala ma'aniha, dan tidak boleh dipaksa-paksa, jangan dipaksa bincang di atas makna, tak payah. Ni kadang-kadang bersungguh-sungguh bincang makna. Tilkal yada yamin, waktu hadis tu sahih tak? Iyalah, tapi maknanya sungguh-sungguh tangan Tuhan tu dua dalam hadis sebut tangan tu kedua-duanya kanan, yamin, kanan. Jadi kanan belaka, waktu kanan tak ada kiri ke? Orang tu kata enggak tu. Dia kata kanan ke ada, kiri ada ke? Ambil mana? Dia dah ada situ. Oh, tak sebut tu. Dia kata kalau tak jadi uduk. Tengok. Tidak kata. Tapi kita faham lah. Kita faham daripada. Kalau kanan kedua-dua. Jadi uduk. Jadi kanan tu dan tidak menafikan. Dia kata tidak menafikan yamin. Tidak menafikan syimak. Tak boleh keluar daripada tafsir. Lepas tu dia kata inilah pandangan salafus salih. Mana lagi? Wassawabu, yang benar ni, wallahu a'lam, tarhuha, tinggalkan. Wa tarkul ishtighal biha, dan tinggalkan kita bersibuk-sibuk dengan perkara ini. Illa an tuzkara ala wajhi ta'rif, kecuali tujuan sebut atas jalan nak memberitahu bi annaha dha'ifatul maqad, perkara itu lemah sangat makna pembawakan, wahiyatul isnad, dan dia itu lemah daripada sanad. Waqad ankara al-asyayikh rahimahullah, telah mengingkari oleh para masyayikh rahimahumullah ala Abi Bakr bin Furah. Jadi sebahagian daripada ulama mengingkari perbuatan Syekh Abu Bakar bin Furah.
Wahyu Furuq ni murid kepada murid Imam Abu Hasan Asy'ari lah. Murid kepada Al-Bahili dah. Dia jadi sebahagian ulama tak setuju apa yang dibuat oleh Ibnu Furuq, takallufahu, bersungguh-sungguhnya, menempeng masa kita, melampaunya beliau fi mushkilihi, pada kitab mushkilnya. Dia bincang dalam mushkilil apa nama ni, al-mushkilil hadis, mushkilil hadis wa gharib. Jadi nama kitab tu mengingkari takallufahu Ibnu Furuq, takallufahu al-kalam. Al-kalam jadi maf'ul bagi takallufah. Melebih sangat dia perbincangan ala ahadits dhaifah, atas hadis-hadis dhaif. Maudu'atin, yang maudhu' la aslalaha, yang tidak asal. Dia bincang tujuan apa? Nak rok mujassimah. Rok mujassimah. Jadi dia buat datangkan riwayat tersebut. Tujuan dia nak rok. Tak betul tu atas asas dasar Ahlussunnah wal Jamaah. Sebahagian daripada masyarakat tak setuju. Kata tak payah bawa lah, tak bawa. Tak boleh bawa langsung sebab benda tu lemah. Ini benda gini khilaf manhaj lah. Dan dia buat pun penting juga. Sebab apa? Kalau tidak dia datangkan riwayat gitu, nanti orang tidak tahu bagaimana lemahnya riwayat tersebut dan bagaimana menjawab hujah kepada riwayat yang tak betul. Tapi sebahagian masyayikh mereka tak setuju, kata bawa apa lemah. Okey. Au manqulatin an ahli kitab, ataupun riwayat yang dinukilkan pada ahli kitab, alladzina yulabbisuna al-haqqa bil batil, mereka yang menyamarkan ataupun mencampurkan antara kebenaran dengan kebatilan. Kana yakfihi tarbuha, memadai dia campurkan riwayat tu, tolak je buat, tapi dia letak juga. Jadi sebahagian tak setuju lah. Tak apalah, pandangan dia. Syekh Abu Bakar bin Furuq dia ada pandangan dia juga. Dengan itu tujuan memperingatkan masa lepas itu. Wa yughnihi 'anil kalam 'alaiha an tabihu 'ala dha'fiha, dan memadai, mencukupi baginya daripada berbincang di atasnya supaya memberi peringatan atas dhaifnya. Cukup dari khabar hadis ni dhaif tak dipakai. Cukup dah. Idil maksud bil kalam 'ala al-mushkil ma fihi izalatul lafzi biha. Kerana maksud perbincangan ialah muskil, membincangkan perkara-perkara lafaz-lafaz ataupun riwayat yang ada iskal yang padanya nak menghilangkan labs, menghilangkan keraguan, labs dia. Wajtithatuha min asliha. Dan ijtithaf makna menariknya daripada asalnya, makna buang. Tarik makna kita keluarkan hadis dhaif, hadis yang dhaif itu daripada yang sebenar, yang asal. Kita keluarkan. Wa tarhuha, dan kita campurkan. Aksyaf, itu mubtada. Wajtithatuha min asliha wa tarhuha, aksyafu itu khabar. Aksyafu khabar pada ijtithatuha. Kita tarik keluar hadis-hadis yang tak betul itu daripada asalnya dan kita campurkannya, itu lebih menjelaskan kepada lafaz kesamaran itu. Wa ashfa lin nafsi, dan lebih menghilangkan kepada boleh merubahkan hati, kegusaran hati, lebih menjawabkan kepada persoalan hati. Gitu. Faslun, ini satu pasal. Fil adabil lazimi 'inda dzikri akhbari, pada adab yang lazim ketika sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah adab yang perlu kita ikuti? Wa mimma yajibu 'alal mutakallimi, atau perkara yang wajib ke atas orang yang membincangkan, bercakap, fima yajuzu 'alan nabi, pada perkara yang harus atas Nabi alaihi wasallam, wa ma la yajuz, dan perkara yang tidak harus. Wa dzakiru min halatihi, yang menyebut tentang hal keadaan Nabi, ma qaddamnahu fil fasli qabla hadha, apa yang telah kami dahulukan sebut pada pasal sebelum ini, ala tariqil mudzakarah, atas jalan untuk mudzakarah wa ta'lim, dan pengajaran. Ayyatazima, bahawa dia melazimi fi kalamihi 'inda dzikri alaihi salam, melazimi pada percakapannya pada menyebut Nabi, wa dzikri tilkal ahwali, dan menyebut perkara-perkara itu, yaltazimal wajibah, maf'ul bagi yaltazima, melazimi akan kewajipannya, min tauqirihi, pada memuliakan Nabi, wa ta'zimi, dan mengagungkan Nabi, wa yuraqib hala lisanihi, dan sentiasa menjaga lidahnya, wala yuhmiluhu, dan
Wala yuhmilahu an yaltazima wala yuhmilahu, jangan ihmal, jangan lalai daripada lidahnya, ikut suka nak cakap, lepas cakap jangan. Wa tadhhara alaihi, dan zahir atasnya alamatul adab, tanda-tanda beradab. Biar nyata dia cakap dengan Nabi ni, zahir tanda-tanda beradab. Inda dzikri, ketika sebut Nabi. Yang penting buat, kadang-kadang orang penceramah pun cakap Nabi tu macam sebut orang biasa. Macam sebut orang biasa. Tak ada zahir tanda-tanda adab. Sebab itu kita tengok ulama-ulama yang Rabbani, ulama yang betul-betul ulama lah, bila sebut Nabi tu mereka beradab. Hatta sebut dan ketika menyebut tu sendiri, hay'ah dan hal mereka itu menunjukkan adab. Kita tengok. Fa idza dzakara ma qasahu, apabila menyebut apa yang dihadapi oleh Nabi minasyada'ini, daripada kesukaran, zahara alaihi al-ishfaq, nyata di atasnya rasa kasihan, walir timam, dan nyata atasnya rasa sedih, wal ghaizu ala aduwihi, dan rasa marah di atas musuhnya, wa mawaddatul fida'i, dan rasa ingin untuk menebus diri di Nabi SAW, lahu qadara alaih, kalau dia mampu, wa nusratu lahu, dan nak tolong Nabi, lau amkanathu, kalau lah mampu untuk tolong. Itu nak kena tanda orang Rabbani, ulama yang Rabbani dengan ulama yang bukan Rabbani. Wa idza akhadha fi abwabil ismati, apabila mula dia bercakap pada bab yang ismah, kemaksuman Nabi, wa takallama ala majari a'malihi wa aqwalihi, dan dia bercakap tentang apa yang berlaku daripada amalan dan perkataannya alaihi salam, taharra ahsanal lafzi, dia akan pilih sebaik-baik lafaz. Pilih sebaik lafaz. Wa adabal ibarati ala ma amkanah, dan adab persusunan ayat atas apa yang paling mungkin, apa yang semampu mungkin. Wajtanaba basyi'a dzalik, dan dia akan menjauhi perkara-perkara keji demikian itu, lafaz yang keji, perkataan buruk. Wa hajara minal ibarati ma yakhbah, dan dia akan tinggalkan daripada ibarat ayat-ayat itu apa yang buruk dan keji. Kanafzatil jahli wal kadhib, seperti lafaz jahil dan tipu. Tuduh Nabi jahil. Jahil maknanya tak tahu kan? Walaupun niat itu, tapi memilih perkataan jahil. Kadhib, tipu. Nabi juga tipu contohnya. Wal maksiyah. Maksiyah. Ini kan ada orang dah naik status pula kan, yang buat maksiat. Sebab apa jadi gitu? Sebab ikut Tok Syekh dia. Taksub Tok Syekh dia. Sebab Tok Syekh dia berpandangan gitu. Dia kata ni ada pandangan ulama. Nak cari pandangan tak bahaya. Ada. Lama dah orang jumpa. Pada masalah perbincangan adakah harus berlaku maksiat. Tapi itu bukan kita kata harus perdana pilihan ulama ahli sunnah wal jamaah. Dia bukan hak muktamad, bahkan dia tidak zahirkan kitab mutaakhir. Mutaakhir tidak zahirkan benda-benda khilaf yang gitu. Sebab ni menjaga pada berkaitan seperti jahil, tipu dan maksiat. Tuduh Nabi buat maksiat, aib. Dia kata dah ni ada pandangan, tu kata. Faiza takallama fil aqwali, apabila dia berbicara pada perkataan-perkataan, perkataan Nabi, qala hal yajuzu alaihi al-khulfu fil qawli, adakah harus atas Nabi ini menyalahi pada perkataannya, wal ikhbari, dan pada pengkhabaran, bi khilafi ma waqa'a, menyalahi apa yang berlaku, sahwan aw ghalatan, sama ada dengan lupa ataupun tersalah, au nahwahu min al-ibarah, ataupun seumpamanya daripada ibarat, wa yatajannabu lafzatal kadhib, hendaklah dia jauhkan lafaz dusta jumlatan wahidah, secara umum. Jumlatan wahidah makna sepenuhnya. Jangan guna makna Nabi pun tipu juga. Jangan. Jangan. Wa idza takallama 'ala al-ilmi, apabila dia bicara tentang ilmu, qala hal yajuzu an la ya'lama illa ma 'ulima. Kalau cakap pasal ilmu pula,
Kena tanya gini, adakah harus bahawa Nabi tidak dia tahu kecuali apa yang diberitahunya? Wa hal yumkinu an la yakuna indahu ilmun min ba'dil asya' hatta yuha ilaih? Adakah mungkin bahawa tidak ada padanya ilmu tentang suatu perkara sehinggalah Tuhan wahyu? Cakap gitu. Jangan wala yakul yajhad, Nabi tak tahu, Nabi jahil. Kata gitu. Padahal makna maghza, kita kata maghza ni makna maksud dia lebih sama, dia lebih kurang, dia Nabi tak tahu kan. Kata boleh apa ni, mungkin sahaja Nabi tidak tahu perkara itu kecuali setelah diberitahu. Nabi tak tahu. Mungkin saja tidak diberi ilmu kepada Nabi kecuali setelah Allah mengurniakan ilmu. Jangan kata Nabi jahil. Itu nak apa? Nak menjaga biar pilih perkataan yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Liqubhil lafzi, kerana kejinya lafaz itu, wa basya'atihi, wuduhnya lafaz itu. Wa idza takallama fil af'al, sebab itu ada tengok ij'al ilmuka milhan wa adabuka daqiq. Ilmu tu macam milih garam dan adab kamu itu seperti tepung. Orang nak buat roti, tepung mesti lebih banyak ada garam. Tepung mesti banyak ada garam. Adab itu banyak ada itu. Tapi jangan duk beradak je, duk ngaji. Alah, tu masalah lain pula tu. Itu masalah soft shot sendiri. Wa idza takallama bil af'al, apabila seorang tu berbicara pada perbuatan Nabi, qala hal tajuzu minhum mukhalafatu fi ba'd al awamir wan nawahi? Adakah harus menyalahi pada sebahagian suruhan dan larangan, wa muwaqa'atu ba'd as-sagha'ir, dan berlakunya sagha'ir dosa kecil? Fa huwa aula wa adabu, itu lebih aula dan lebih beradab min qawlihi hal yajuzu an ya'si, adakah harus bahawa Nabi itu buat maksiat? Cakap gitu. Soalan, tapi menggunakan lafaz ya'si. Au yudhriba, ataupun berdosa. Au yaf'ala kadza wa kadza, atau dia buat diam-diam. Ambil ayat ni. Tak buat dia. Starter. Tapi jawab pula. Orang pandai dia jawab kan. Apa jawapannya? Dah nak tuduh ulama-ulama tak beradab. Kita menjawab dulu lah sebelum dijawab. Dan nak tuduh ulama-ulama ni tak beradab. Wa min anwa'il ma'si, daripada jenis maksiat. Jangan pilih perkataan itu. Fa hadza min haqqi tawqirihi alaihi. Ini daripada hak tuntutan kita memuliakan Nabi alaihi wasallam. Wa ma yajibu lahu min ta'zizin, apa yang wajib bagi Nabi daripada memuliakan dan mengagungkan. Faqad ra'aitu ba'dal ulama, sungguhnya aku melihat sebagian ulama lam yatahaffaz min hadza. Tak ambil perhatian, tak jaga. Syekh ni kamu. Qadiyah, aku dapat ada ulama yang tak jaga Pak ni. Wa qubbiha minhu, dan dibilang uduh, keji daripadanya. Walam astawsib ibaratu, dan aku tidak bilang benar, aku tak kira betul ibarat dia pada. Wa hadith wa wajadtu ba'dal ha'irina, dan aku dapati ba'dal ha'irina qawwalahu, aku dapati ba'dal ha'irina, sebahagian daripada ha'ir, makna orang yang mutaraddid, orang yang kehairangan. Qawwalahu taqawwalan, takalluf al-qawl, makna mereka-reka perkataan, diajri tarki tahaffuzihi, dengan kerana semata-mata dia nak meninggalkan, dia menjaga pada pemilihan ibarat. Malam yaqulhu, apa yang tidak dikata. Wa syanna'a alaihi bima ya'bahu, dan syanna'a alaihi, syanna'a alaihi, situ yashrah, dikeji di atasnya, bima ya'bahu, dengan apa yang tidak diingininya. Wa yukaffaru qailuhu, dan dikufurkan orang yang berkata seumpama keadaan itu. Wa idza kana mithlu hadza bainan nas, dan jika adalah seperti ini
Di antara manusia musta'malan fi adabihim, diguna pakai pada beradab dengan mereka, wa husni muasyaratihim, dan pada baik bermuasyarah, bergaul dengan mereka, wa khitabihim, dan bercakap dengan mereka, maka fasti'maluhu fi haqqihi alaihi salatu wasalam aujabu, maka menggunakannya pada hak Nabi lebihlah diwajibkan, waltizamu akadu, dan mematuhinya itu lebih ditakkidkan. Okay. Jadi apa nama, kalau sama-sama manusia pun kita jaga cakapan, kita panggil pemimpin dengan yang berhormat, YB, tuan, tak panggil nama, tak panggil nama. Jadi berkaitan Nabi, lebih-lebih lagi lah fajudatul ibarati, maka keindahan, kebaikan, kecantikan ibarat itu tuqabbihu syai'a, mampu tuqabbihu syai'a atau tuhassinahu atau tuhassinuhu, mampu untuk memburukkan sesuatu atau mengelokkannya. Dari segi kualiti, judah ni makna kualiti ibarat. Kualiti ibarat tu mampu menyebabkan suatu ibarat tu jadi elok atau kecil. Wa tahriruha, dan memilihnya, wa tahdhib, menyaringnya, pilih ayat itu, tu'azzimul amra, akan mengagungkan perkara itu. Au tuhawwinuhu, ataupun dapat menghinakan. Tengok kalau orang pemidato cakap benda biasa, tapi cara dia pemilihan perkataan menyebabkan orang dengar tu benda biasa, orang boleh jadi tertarik. Contoh senang tu, apa nama ni, ayat-ayat tentang kita kata apa ni, sifu-sifu sifu-sifu perniagaan bisnes kan. Macam mana benda tu dia boleh tu menyebabkan orang pun tertarik kepada dia dan orang ikut. Orang rela labur ribu-ribu. Padahal kalau benda itu ditulis oleh orang biasa, dicakap oleh orang biasa, itu tak ada nilai. Okay? Walihada qala ala inna fil bayani la sihran, inna fil bayani la sihran. Sesungguhnya dalam percakapan tu ada sihir. Ada satu makna yang boleh menyihir orang dengan ayat tu. Kasih sungguh ni, tapi maknanya pemilihan ayat tu mampu menarik. Walihada qala alaihi salam, kan itu kata Nabi SAW, inna minal bayani la sihran, sesungguhnya daripada bayan itu adalah sihran, ada sihir yang mampu menyihir orang, mampu menarik orang. Fa amma ma awradahu ala jihati nafi anhu, adapun apa yang didatangkan atas pihak penafian daripada Nabi, wa tanzih lahu, dan menyucikan Nabi, fala haraja fi tasrihil ibarah, maka tak ada masalah pada kita tasrih, melepaskan ibarat. Melepaskan makna kita nak mendetailkan ataupun memanjangkan ataupun membukakan ibarat itu. Wa tasrihiha, bahkan menyebut secara sharah pada kaqaulihi la yajuzu alaihi al-kadhib jumlatan. Pada nafi apa? Tidak harum ke atas Nabi mendusta secara jumlah. Tadi kan pada masalah pengisbatan penggunaan lafaz itu tak sesuai kan? Ayajuzu lahu an yakdziba, ayajuzu lahu an la yaqula illa shadiq. Jadi tapi pada masalah penafian tak apa. La yajuzu alaihi kadhib. So, guna kata itu jumlatan secara umum. Wala ityanal kaba'ir biwajhin, dan tidak juga harus mendatangi perkara dosa besar walaupun apa wajah, walal jaul fil hukmi, dan zalim pada hukum, ala halin, ala tu atas apa-apa keadaan, ala halin ada naskah lain ala tu. Walakin ma'ahadha, tetapi beserta ini, yajibu zuhuru tawqiri, wajib dia menzahirkan, memuliakan Nabi, wa ta'zimihi wa ta'zizihi, dan mengagungkan Nabi. Inda dzikrihi mujarradan, ketika menyebut Nabi secara berasingan. Fa kaifa inda dzikri mithli hadha, apatah lagi ketika menyebut seperti ini. Wa qad kana salafu, adalah pada salaf, tadhharu alaihi halatun syadidah, nyata zahir pada mereka keadaan hal-hal yang sangat berat,
inda mujarradi zikrihi, semata-mata sebut nama Nabi, datang ahwal pada diri salah. Kama qaddamnahu fil qismi tsani, sebagaimana telah kami sebut pada bahagian yang kedua. Wa qad kana ba'dhum, adalah sebahagian mereka yang tazimu mithla dzalika, melazimi sifat itu inda tilawati ayat min al-Quran. Ayat jamak pada ayat apabila membaca ayat-ayat daripada Quran. Haka Allah Taala fiha maqala idahu, bila Allah Taala menceritakan dalam ayat Quran itu perkataan musuh-musuh Nabi. Wa man kafara bi ayati, dan orang yang mendustakan dengan ayat-ayat Nabi. Waftara alaihi kadhib, dan mereka pendustaan atas Nabi. Fakana yakhfidhu biha sautah, adalah mereka akan merendahkan suara i'zaman li rabbih, kerana nak mengagungkan Tuhan. Ni mana? Okey. Ni. Dah amat ni kembali pada Allah ni. Wa man kafara bi ayatihi, ayatillah, wa tara alaihi karim, man dustakan atas Tuhan. Wa kana yakhfidu biha sautah, dan mereka ini akan merendahkan suara i'zaman li rabbih, kerana nak mengagungkan Tuhan. Itulah kita masa talaqin pun gitu. Bila ustaz talaqin lah, kali nak Ustaz Syamsul dan beberapa orang lagi aku terima. Contoh bila temu ayat mana, dia pun ambil untuk guru dia pula. Ismail betul kan. Apabila waqalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah, tempat itu tidak sesuai diangkat suara dan ditinggikan. Waqalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah, dzalika qauluhum bi afwahihim. Tak apa, tapi tempat yang berkaitan benda yang nisbah perkataan orang kafir, pendustaan orang kafir pada Allah, tidak diangkat suara. Dia kena tahu juga. Jadi tak imam baca tarawih tau. Narik tau. Narik tepat dah kena. Narik tepat dah kena. Narik tepat dah kena. Okey. Jadi tempat-tempat begitu apa nama ni tidak sesuai lah, maka direndahkan suara. Itu rupanya ada perbuatan salafus salih kalangan ini. Wa ijlalan lahu, dan memuliakan bagi Allah Taala. Wa isfaqan min at-tashabbuh biman kafara bihi, dan rasa isfaq, syafaqah, daripada menyerupai dengan orang kafir. Al-babu tsani, ba yang ketiga, fi hukmi sabbihi, pada hukum orang yang menghina Nabi, mencela Nabi, wa syanihi, dan menghina Nabi, wa mutanaffisihi, dan merendahkan Nabi, wa mu'dhihi, menyakiti Nabi, wa uqubati, dan cerita berkaitan dengan balasan hukuman, wa zikri sitabatihi, dan pasal berkaitan dengan disuruh taubat, wa wirasatihi, dan pewarisan dia, apa hukum. Jadi di situlah ini. Jadi esok dari bila saya tak ada lah. Bila pula insya-Allah hari Senin malam Selasa di Masjid kita. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana bika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.